dan bolehlah insya-Allah kita hayati ya hadis Nabi SAW ni tentang kelebihan menuntut ilmu. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu. Ini saya baca terjemahannya. Pelajarilah ilmu. Sebab belajar ilmu adalah khasyah. Khasyah yakni tanda takut kepada Allah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Mengulang kajinya adalah tasbih. Mengkaji ilmu adalah jihad. Mengajarkannya kepada yang tidak tahu adalah sedekah. Dan berkongsi dengan ahlinya, berkongsi dengan sesama ahli ilmu adalah pendekatan kepada Allah. Sebab ia adalah batasan ilmu itu. Ilmu itu adalah batasan antara halal dan haram dan penerang jalan bagi penghuni syurga. Ia pendamping setia saat keresahan. Dengan ilmu akan mengukuhkan kita tatkala kita risau, susah hati, ya. Tidaklah orang tu risau kerana dia takut apa yang dia tak tahu apa yang datang, ya. Sebab tu orang jadi takut, dia tak tahu apa yang akan datang. Tetapi kalau orang itu mempunyai ilmu, sedikit sebanyak, ya, keresahan dan ketakutan dia akan terubat. Ia pendamping setia saat keresahan, rakan dalam keterasingan. Rakan dalam keterasingan. Apa artinya? Ya. Ilmu itu menjadi rakan kita ketika kita merasa terasing. Percaya atau tidak tuan-tuan dan puan-puan, itu realiti pencinta sunnah pada zaman sekarang, ya. Realiti orang yang mencintai sunnah, orang yang ingin nak mempraktikkan sunnah pada hari ini, dia akan mendapati bahawa dirinya bersendirian dikelilingi lautan manusia. Manusia akan memulaukan dia dan akan memandang dia dengan pandangan serong dan seumpamanya. Akhirnya, ya, sunnah akan dipandang janggal dan pelik, manakala bid'ah itu akan dianggap sebagai benda yang baik lagi mulia. Itu realiti kita pada hari ini. Maka dengan ilmu itu akan menjadi penguat kita dalam kita hidup dalam suasana keterasingan, ya. Teman bicara ketika bersendirian. Ilmu adalah teman bicara kita ketika bersendirian, iaitu dengan kita membaca buku. Petunjuk kepada perkara yang menyenangkan dan menyusahkan. Senjata menghadapi musuh. Ilmu adalah senjata untuk berdepan dengan musuh dengan hujah, dalil dan penjelasan. Apabila kita ada ilmu itulah yang akan menjadi senjata kita bagi berdepan dengan musuh-musuh daripada kalangan pengikut hawa nafsu, ahli bid'ah atau musuh-musuh agama yang lain, ya. Dengan ilmu kita tidak akan kita tidak akan mudah melatah. Bahkan, percaya atau tidak, dengan ilmu kita tidak akan mudah marah dan terbawa-bawa dengan emosi. Kena ingat tuan-tuan, kadang-kadang kita dah tahu kita ada ilmu, kan. Contoh, kita ada ilmu sedikit dan tanggungjawab kita adalah untuk kita nak sampaikan, kita nak sebarkan kepada orang-orang di keliling kita, lebih-lebih lagi di kalangan orang-orang yang dekat dengan kita. Atau dengan wujud media-media sosial hari ini, lagi mudahlah. Tetapi satu aspek yang kadang-kadang kita lihat,
Ramai bila menyampaikan satu kebenaran, menyampaikan satu sunnah Nabi, ya. Kadang-kadang kita tak lari daripada melihat ramai yang mudah melatah ataupun cepat marah apabila apa yang dia sampaikan itu tidak diterima oleh orang. Contoh, kita kata apa-apalah kita nak sampaikan satu sunnah, lalu seperti mana yang boleh dijangka bahawa orang akan menolak dengan berbagai-bagai, termasuklah dengan ejekan, perli, memerli, dengan menggelar. Antara gelaran yang paling, orang kata apa, yang paling lumrah adalah Wahabi dan seumpamanya. Itu sebenarnya tak pelik, kerana itu lumrah datang daripada orang yang jahil. Tetapi satu yang sedikit menduka citakan, sekiranya kita ini yang suka kepada sunnah dan kita dah faham sunnah, tetapi apabila kita nak sampaikan lalu orang menolak, kita melatah dan barangkali kita marah apabila orang panggil kita macam-macam. Tetapi apa yang nak katakan di sini ialah antara sebab kenapa kita bertindak sedemikian, kita melatah, kita jadi marah, ya, adalah gara-gara kurangnya penguasaan ilmu itu pada kita. Sedangkan kalau kita mempunyai penguasaan ilmu yang kuat, kita ada pemahaman yang luas, berdepan dengan benda-benda macam ni adalah satu yang orang kata apa? Biasa. Atau bahasa ni kacang. Kacang, tak ada benda. Tak, apa nak marah? Kau nak panggil aku Wahabi? Okey lah tu. Daripada dipanggil macam-macam, Alif Bayar ke apa ke. Okey. Jadi dengan ilmu, ia menjadi senjata bagi kita menghadapi musuh. Dan hiasan ketika bersama rakan taulan. Hiasan kita apabila kita bersama dengan rakan taulan. Ini penting untuk kita melihat dengan siapa kita bergaul. Adakah kita bergaul dengan seperti mana yang diumpamakan oleh Rasulullah? Adakah kita bergaul dengan orang penjual minyak wangi, atau adakah kita bergaul dengan tukang besi? Ya. Maka dengan ilmu ia menjadi hiasan bagi kita ketika bersama dengan rakan taulan. Allah mengangkat dengan sebabnya sebahagian kaum dan menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai rujukan dan ikutan. Jejak-jejak mereka ditelusuri, perbuatan mereka diteladani, dan pendapat mereka dijadikan pegangan. Para malaikat sangat ingin menjadi teman pendamping mereka dengan menyentuh mereka dengan sayap-sayapnya. Semua yang basah mahupun yang kering, yakni haiwan di lautan ataupun di daratan. Semua yang basah mahupun yang kering memohon ampunan untuk mereka, untuk ahli ilmu. Ikan-ikan di laut dan makhluk-makhluk laut lainnya, dan binatang-binatang buas di daratan serta haiwan-haiwan ternakan, semuanya meminta keampunan buat penuntut atau buat ahli ilmu. Ilmu adalah kehidupan jiwa daripada kejahilan serta pelita cahaya dalam kegelapan. Dengan ilmu, seseorang mencapai darjat manusia yang terbaik di dunia dan di akhirat. Memikirkan ilmu setara dengan berpuasa, mempelajarinya setara dengan salat. Atas dasar ilmu, hubungan kekeluargaan dieratkan. Subhanallah, ini pun satu. Ya, banyaknya pergeseran atau salah faham atau pergaduhan ataupun perpecahan dalam keluarga berlaku akibat kejahilan. Ya,
Akibat kejahilan. Masing-masing tak tahu macam mana nak macam mana apa orang kata, kataan how to behave apa? Seorang putih pula. Dengan ilmu kita akan dapat tahu macam mana nak beradab, bagaimana nak bergaul, bagaimana nak berbicara dengan orang-orang di keliling, ya. Atas dasar ilmu, hubungan kekeluargaan dieratkan dan diketahui yang halal dan yang haram. Ilmu memimpin amalan. Adapun amal, ia hanya pengikut ilmu. Maksudnya kita kena ada ilmu baru beramal, bukan sebaliknya. Ia diperolehi oleh mereka yang bahagia dan terhalang daripadanya oleh mereka yang sengsara, ya. Hadis ini disandarkan kepada Nabi SAW cuma atas dasar amanah, ya. Imam Ibn Abdul Barr menyebutkan dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm bahawa hadis ini datangnya daripada riwayat-riwayat yang lemah, tetapi ertinya seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan dah dengar tadi, ertinya sangat bagus, ya. Cuma dia lemah, ya, daripada sudut riwayatnya, ya.